Pemirsa, makam Syekh Muzakir, tokoh Islam asal Demak, Jawa Tengah, memiliki keunikan tersendiri. Makam yang dulunya terletak di pemukiman padat itu menjadi satu-satunya area yang terhindar dari abrasi pantai utara Jawa. Di Indonesia, terdapatnya satu kubur yang didirikan di tengah-tengah lautan. Meskipun kubur ini sering ditimpa ombak yang begitu kuat, namun kubur tersebut masih tetap kokoh berdiri. Dikatakan, kubur ini mempunyai kisah tersendiri serta dikaitkan dengan salah silah keturunan dari Sunan Kalijaga, merupakan salah seorang wali Allah dari kalangan Wali Songo. Persoalannya di sini, mengapakah makam tersebut boleh berada di tengah-tengah lautan? Bagaimanakah kisahnya? Anda dengar, saya cerita. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri. Dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sahabat semua, Indonesia merupakan sebuah negara yang berjaya melahirkan generasi para alim ulama yang memberi manfaat buat umat Islam khususnya di Nusantara. Seperti di wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia, merupakan tempat yang cukup terkenal kerana mempunyai begitu banyak perkuburan wali Allah di sana. Namun, ada satu perkara yang cukup menarik perhatian, iaitu terdapat satu makam yang berada di tengah-tengah lautan. Bertambah aneh, meskipun makam tersebut dibadai ombak yang begitu deras, namun makam tersebut masih utuh tanpa menjejaskan kedudukan makam sedikit pun. Sebenarnya makam ini merupakan seorang ulama besar pada zamannya yang dikenali sebagai Syekh Muzakir atau nama sebenarnya Abdullah Muzakir yang berasal dari Demak. Syekh Muzakir ini dilahirkan di kawasan Dusun Jago pada tahun 1869. Beliau ini sewaktu hidupnya telah menyebarkan syiar Islam di kawasan pantai Sayong Demak serta menjadi salah satu tonggak terpenting dalam melahirkan ulama-ulama muda di Demak dan di kawasan sekitarnya. Sewaktu hidupnya, Syekh Muzakir mempelajari ilmu agama dengan ramai ulama, di antaranya Syekh Solah Darat, serta mempunyai ratusan murid yang menuntut ilmu agama kepadanya. Beliau ini mula menetap di Demak sekitar tahun 1900 serta dikurniakan 18 orang cahaya mata hasil perkahwinan daripada 4 orang isterinya, iaitu Nyai Asmanah, Nyai Latifah, Nyai Mulni dan Nyai Imranah. Untuk makluman semua, Nyai di Indonesia merujuk kepada gelaran bagi isteri para alim ulama. Di samping menyampaikan dakwah di sekitar Demak, Syekh Muzakir tidak culas menjalankan tanggungjawabnya dalam mencari nafkah buat keluarganya dengan menjalani hidup sebagai seorang petani. Akhirnya, pada tahun 1950, Syekh Muzakir telah menghembuskan nafasnya yang terakhir sewaktu usia beliau mencapai 81 tahun. Persoalannya di sini, mengapakah makam Syekh Muzakir berada di tengah-tengah lautan dan tidak dikebumikan di darat seperti kebanyakan orang lain diuruskan? Pada asalnya, makam Syekh Muzakir terletak di tanah perkuburan umum Desa Bedono yang terletak di kawasan darat. Namun, selepas berlakunya beberapa peristiwa banjir yang kerap berlaku di kawasan tersebut, menyebabkan ianya telah berubah menjadi lautan yang kesannya telah menggelamkan kubur-kubur di kawasan tersebut, kecuali makam Syekh Muzakir. Maka, timbullah pelbagai spekulasi mengenai makam Syekh Muzakir dari masyarakat setempat yang mengatakan bahawa makam Syekh Muzakir hakikatnya terapung dan tidak akan tenggelam meskipun paras air laut mencapai aras yang tinggi. Hal ini dipercayai oleh masyarakat setempat kerana pengorbanan dan usaha Syekh Muzakir membangunkan akhlak dan nilai Islam seiring dengan tradisi dalam masyarakat. Sahabat semua, makam Syekh Muzakir juga telah menjadi tempat pelancongan tidak mengira masyarakat dalam dan luar negara. Makam Syekh Muzakir mempunyai jarak 1 km dari pesisiran pantai. Untuk menziarahi makam ini perlu melalui 2 laluan, sama ada menyewa perahu atau melalui jambatan buloh sejauh 1 km. Maka, tidak hairanlah mengapa makam ulama besar ini tidak pernah sepi daripada pengunjung yang ingin menziarahi makam tersebut. Sahabat semua, benarlah bahawa seseorang yang memperjuangkan dan memelihara agama Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia lagi Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kekuasaannya seperti yang berlaku pada makam Syekh Abdullah Muzakir. Jika difikirkan menggunakan akal yang terbatas, sudah semestinya air ombak yang deras mampu untuk merosakkan apa sahaja yang berada di sekelilinginya. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung tidak terbakar tatkala berada di dalam unggun api, membuktikan bahawa bantuan Allah Subhanahu wa taala sentiasa berada bersama mereka yang memperjuangkan agamanya. Syekh Muzakir menghabiskan sepanjang hidupnya semata-mata ingin menegakkan syiar Islam di bumi Indonesia. Maka tidak mustahillah di dunia ini lagi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Syekh Muzakir yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri pada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang sentiasa berjuang dalam menegakkan agamanya.
firman-Nya, Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu sahaja daripada saya. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like and share agar orang lain juga boleh manfaat. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.